Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini saya ingin kongsikan ulasan kitab Irsyad Al-Fatwa dari halaman 55 hingga 59. Soalan ketiga. Apa yang dimaksudkan dengan Syiah? Adakah ia berbahaya? Menurut Syekh Muhammad Abu Zahra di dalam kitabnya Tarikh Al-Mazahib Al-Islamiyah menyebut, Syiah merupakan mazhab politik Islam yang terawal yang muncul pada akhir pemerintahan Uthman radhiyallahu anhu dan mula berkembang pada zaman Ali radhiyallahu anhu. Golongan Syiah telah bergaul dengan ramai orang, menyebabkan orang ramai mengagumi kelebihan dan kehebatan mereka, sama ada dari segi pegangan agama ataupun ilmu. Ini memudahkan mereka untuk menyebarkan fahaman mereka yang sebahagiannya melampau dan sebahagian lagi agak moderat. Apabila berlaku banyak penindasan dan kezaliman ke atas keturunan Saidina Ali radhiyallahu anhu pada zaman pemerintahan Uthmaniyah, maka bertambahlah kasih sayang orang ramai kepada zuriat Rasulullah SAW dan juga penyokongnya. Mengikut Ibn Khaldun melalui Al-Muqaddimah berkata, imamah iaitu perlantikan pemerintah bukan termasuk dalam kepentingan umum yang diserahkan urusannya kepada ummah tertentu berdasarkan penetapan mereka. Bahkan ia merupakan rukun agama dan kaedah Islam. Tidak harus mana-mana Nabi membiarkan dan menyerahkannya kepada ummah semata-mata. Sebaliknya menjadi kewajipan ke atasnya untuk menentukan imam ataupun pemerintah yang bersifat maksum dari sebarang dosa besar dan kecil. Inilah rukun asas mazhab Syiah. Syiah bukanlah satu tahap sahaja. Ada yang melampau dan ada yang penuh dengan keinsafan. Dengan sebab itulah ada ulama yang menyebut bagaimana para sahabat yang melebihkan Ali radhiyallahu anhu atas semua sahabat seperti Ammar bin Yasir, Al-Miqdad bin Al-Aswad, Abu Zar Al-Ghafiri, Salman Al-Farisi, Jabir bin Abdullah, Ubay bin Ka'ab, Huzaifah, Buraidah, Abu Ayyub Al-Ansari, Sal bin Hunayf, Uthman bin Hunayf, Abu Hisam bin Al-Tayhan, Abu Tufail Amir bin Wailah, Al-Abbas bin Abdul Muttalib, dan Bani Hashim. Inilah yang dinyatakan oleh Ibnu Abi Al-Hadid dalam Syanaj Al-Balaghah. Dalam kitab Manhaj Akidah, Imam Al-Syafi'i ada menyebut perbahasan berkenaan dengan Rafidah, iaitu asal mazhab ini bermula dari sikap memihak sebahagian kelompok kepada Ali radhiyallahu anhu dan lebih mengutamakannya daripada Uthman radhiyallahu anhu. Mereka itu adalah penduduk Kufah. Pada mulanya, kelompok ini tidak sampai melakukan tipu daya terhadap Uthman dan juga terhadap sahabat-sahabat lainnya. Bahkan tanpa diragui lagi bahawa mereka mengakui kemampuan pemerintahan dua khalifah sebelumnya. Syekh Al-Islam Ibn Taymiyah rahimullah menjelaskan, telah mutawatir seluruh riwayat dari Ali radhiyallahu anhu bahawa ia berkata, sebaik-baik umat sesudah nabinya adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu, kemudian Umar radhiyallahu anhu. Dalam hal ini disepakati oleh kalangan Syiah, generasi terdahulu yang mana semua menganggap yang utamanya ialah Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Umar radhiyallahu anhu. Cuma perselisihan terjadi kepada Ali radhiyallahu anhu dan Uthman radhiyallahu anhu.
Manakala dua tokoh ini masing-masing mempunyai pengikut. Berbeza dengan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu, yang mana tiada seorang pun memihak kepada mereka kerana seluruh umat sepakat menerima, termasuklah golongan Khawarij. Kemudian golongan Syiah pun berkembang disebabkan oleh beberapa faktor lain yang mempengaruhinya. Antara lain kerana kemunculan Abdullah bin Sabah al-Yahudi yang mengaku Islam dan memihak kepada Ali serta Ahlul Bait, namun bersikap berlebih-lebihan dalam mencintainya, di mana kemudian dinisbahkan kepadanya dengan Sabaiyah. Al-Baghdadi berkata, kaum Sabaiyah ialah para pengikut Abdullah bin Sabah al-Yahudi yang berlebih-lebihan dalam menyanjungi Ali radhiyallahu anhu dan menduga bahawa ia adalah seorang nabi, bahkan sampai menduga bahawa ia adalah Tuhan. Aliran ini banyak dianuti oleh kalangan orang-orang sesat di kalangan penduduk Kufah. Kemudian ketika berita tentang mereka disampaikan kepada Ali radhiyallahu anhu, beliau pun segera mengambil tindakan dengan memerintahkan untuk membakar mereka hidup-hidup dalam 2 buah lubang dan mengasingkan tokohnya Abdullah bin Sabah ke daerah Al-Madain. Di antara mereka ada pula yang beriktikad bahawa Saidina Ali radhiyallahu anhu berada di awan. Petir adalah suaranya, sedang kilat adalah pecutannya. Maka ketika mendengar suara petir itu, mereka mengucapkan, semoga keselamatan atasmu, wahai pemimpin umat Islam. Selepas zaman Saidina Ali radhiyallahu anhu, golongan Rafidah berpecah kepada 4 kelompok, iaitu Zaidiyah, Imamiyah, Kisaniyah dan Gulat ataupun golongan pelampau. Kemudian Zaidiyah pula berpecah menjadi beberapa bahagian. Demikian juga dengan Imamiyah dan Gulat, di mana masing-masing dari mereka saling mengkafirkan satu sama lain. Selanjutnya pelbagai golongan muncul dan di bawah simbol tasayu inilah Islam dimasuki orang-orang yang licik dan jahat. Maka lahirlah aliran batiniyah seperti Nasyiriyah, Durus, Fitimiyin, Ismailiyin yang kesemuanya masuk melalui pintu tasayu. Al-Zahabi rahimullah berkata, mereka adalah kaum yang paling dusta terhadap fakta-fakta nas dan paling bodoh dari sudut pandangan logik. Oleh kerana itu, menurut pandangan para ulama, mereka adalah golongan yang paling bodoh. Dari merekalah datangnya kerosakan yang banyak dalam agama yang jumlahnya tidak dapat dihitung kecuali oleh Tuhan sekalian alam. Melalui golongan atas nama Nasyiriyah, Ismailiyah dan Batiniyah inilah mereka menyusup masuk. Demikian juga dengan orang-orang kafir dan murtad. Melalui jalan ini, mereka sampai dan mereka pun mendominasi dunia Islam serta menimbulkan pertumpahan darah. Al-Zahabi menambah dengan berkata, Imam Malik pernah ditanya tentang golongan Rafidah. Beliau berkata, jangan berbicara dengan mereka dan jangan pula meriwayatkan dari mereka kerana mereka itu pendusta. Harmalah mengkabarkan bahawa beliau pernah mendengar Imam Al-Syafi'i rahimullah mengatakan, aku tidak pernah melihat satu golongan yang paling banyak penyaksian dusta selain daripada golongan Rafidah. Keputusan Muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa Kebangsaan bertarikh 5 Mei 1996 ialah sebagaimana berikut. Yang pertama, bersetuju supaya keputusan Muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa Kebangsaan
yang telah diadakan pada 24 dan 25 September 1984 mengenai aliran Syiah yang menetapkan seperti berikut. Setelah berbincang dan menimbang kertas kerja ini, jawatankuasa telah mengambil keputusan bahawa hanya mazhab Syiah dari golongan Al-Zaidah dan Jafariyah sahaja yang diterima untuk diamalkan di Malaysia dimansuhkan. Ketetapan kedua, menetapkan bahawa umat Islam di Malaysia hendaklah hanya mengikut ajaran Islam yang berasaskan pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah dari segi akidah, syariah dan akhlak. Ketetapan ketiga, menyokong dan menerima cadangan pindaan perlembagaan persekutuan dan perlembagaan negeri-negeri bagi memperuntukkan dengan nyata bahawa agama bagi persekutuan dan negeri-negeri hendaklah agama Islam yang berasaskan pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah dari segi akidah, syariah dan akhlak. Yang keempat, memperakukan pindaan kepada semua undang-undang negeri dan hukum syarak bagi menyelaraskan pengertian hukum syarak atau undang-undang Islam seperti berikut. Hukum syarak atau undang-undang Islam yang berasaskan pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah dari segi akidah, syariah dan akhlak. Yang kelima, memperakukan bahawa ajaran Islam yang lain daripada pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah adalah bercanggah dengan hukum syarak dan undang-undang Islam, dan yang demikian penyebaran ajaran yang lain daripada pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah adalah dilarang. Dan yang keenam, menetapkan bahawa penerbitan, penyiaran dan penyebaran apa-apa buku, risalah, filem, video dan lain-lain berhubung dengan ajaran Islam yang bertentangan dengan pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah adalah diharamkan. Mutakhir ini amat perlu dikaji semula berkenaan dengan isu Syiah kerana terdapat fatwa oleh ramai ulama sementelahan apa yang berlaku di Syria menyebabkan Majlis Ulama Sedunia pimpinan Dr. Yusuf Al-Qadrawi begitu tegas dalam isu ini. Semoga perkongsian saya dalam isu Syiah ini boleh dijadikan panduan kepada tuan-tuan dan puan-puan.